Itu. Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Okey. Ustaz jelas Ustaz? Nampak jelas. Jelas. InsyaAllah Ustaz, kita pun, saya terus serahkan kepada Ustaz lah. Cuma kita tak buka majlis lagi lah Ustaz. Boleh Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akhirnya kita dapat bersiaran jugalah. Ya, setelah berjanggut jugalah aku tunggu, beruban dah juga. Senyap apa cerita ke, dah meninggal ke, syahid ke, apa benda. Jadi tak apalah, adalah hikmahnya tu ya. Jadi Ana lebih suka ginilah, korang tanya soalan, Ana jawab soalan korang. Lebih santai macam tu. Kalau ada sesiapa nak tanya, tanya, nanti kita jawablah apa soalan. Jadi sementara nak tunggu korang dapat idea tu, kita cerita sikit lah Okey, sekarang kita dah berada pada 29 Ramadan. Alhamdulillah dah 29 Ramadan. Nampak gaya yang mendung 2 hari lah, 27 dengan 29. Dia tidaklah mendung macam 27 tu. Kan macam 27 baru-baru ni. Dia punya redup daripada pagi. Lepas tu tengah hari Zuhur adalah panas sikit. Lepas tu sampai dekat petang tu hujan. Kan. Dan hari ni Jumaat pun lain macam dia punya mendung. Sampai sekarang pun adalah panas sikit, lepas tu mendung balik kan. Tapi itulah realitinya. Lailatul Qadar ini benda rahsia. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi SAW pun pernah nampak malam tu, tetapi Allah lupakan. Nabi pernah nampak dah, tapi Allah lupakan. Nabi kata, aduh, nak kata macam mana? Kenapa dilupakan? Sebab supaya kita ni bersungguh-sungguh mencari dan kita tak tumpu hanya pada malam tu saja. Kalau contoh kalau kita kata confirm lah 27 Ramadan. Memang confirm. 27 je lah kau qiyamul lail. Malam lain taubat. Haram tak bangkit. Tidur, main handphone, tengok FB, layan movie, apa benda lagi aku tak tahu nak kata. Jadi sebab itulah antara hikmahnya dirahsiakan malam Lailatul Qadar. Tak ada orang yang tahu langsung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebetulan masa aku tunggu korang live tadi, Ana sempatlah ber-WhatsApp dengan guru Ana dekat Syria. Ana tanya, agak-agak share bila Lailatul Qadar. Dia kata nahnu nabhas an Lailatul Qadri mundu awali Ramadan. Dia kata kami mencari malam Al-Qadar bermula pada 1 Ramadan. Malu kita dengar. Daripada 1 Ramadan lagi dia orang cari. Bukan macam kita tunggu 10 terakhir. 10 terakhir pun tapis lagi. 20, 25 lah, 23 lah, 21, 27 lah. Itulah standard kita ya. Tapi apa hal pun insya-Allah Allah Taala tak sia-siakan kepada hamba-hamba dia yang bersungguh-sungguh insya-Allah. Okey. Ada apa nak tanya lagi? Silakan. Belum lagi Ustaz tu. Belum lagi. Sabar je lah. Okey. Okey, sekarang kita dah 29 macam nak sebut kan. Satu lagi yang kita kena ingat. Ada pula soalan kau pasal. Satu benda yang kita kena ingat sebelum saya jawab soalan ni lah selagi mana kita belum habiskan Ramadan, selagi tu kita kena buat macam biasa. Orang kita ni tak lagi, belum habis lagi. Ibarat kau nak merdeka final exam, kau punya paper tak habis lagi, kau nak beraya apa? Kau masih kena ngulang, kau kena
menghafal, kau kena study hard, kau kena relax, kau belum merdeka lagi tu tak? Exam kau tak habis lagi. Macam tu lah Ramadan ni. Jadi kita dipastikan kita habis sampai final. Habis Ramadan tu barulah lega. Malam takbir tu barulah lega orang kata kan. Barulah nak mengecun ke contoh je lah. Tapi nak sebut orang kita ni baru berapa Ramadan dah hantar lagu raya lah, dah itulah, ngada-ngada betul. Dah lah benda tu setahun sekali. Jadi kita ni kadang tak tahulah, tak erti nak menghargai. Kita tak erti nak menghargai anugerah Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW yang tak pernah Allah Ta'ala bagi pada mana-mana umat terdahulu. Jadi bagi ana, jagalah. Dan kita kena anggap, selagi mana aku tak cecah pada akhir Ramadan, no way man, tak ada enjoy, tak ada. Buat macam biasalah. Quran masih lagi diteruskan baca, yang belum khatamkan, yang dah tengah-tengah kena kejar. Jangan rugilah kan. Sebab kita sedia maklum kan, Imam Syafi'i kan khatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Berapa kali? Sebulan Ramadan dia khatam? 60 kali tengok. 60 kali. Kita boleh khatam sekali pun macam malaikat lah. Kita khatam sekali Ramadan rasa macam malaikat. Itu tak campur bacaan tampukam tajwid tak benda bacanya tu. Jadi adalah, anda teringat bila nak cerita Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. Ada orang tak logik, orang kata tak logik. Adalah seorang profesor universiti, sebuah universiti. Tak nak sebut mana-mana universiti atas sebab-sebab keselamatan. Jadi dia jumpa anak, dia kata, Ustaz, betul ke cerita Imam Syafi'i itu khatam Quran 60 kali sebulan? Anak dengar macam tak logik Ustaz, macam cannot brain lah cik, nyampah tu. Dia nak ikut logik aja. Bagi dia khatam Quran satu hari 2 kali tak logik. Di Indonesia di sekarang ni tahun 2020 ni, di Indonesia ada satu pondok nama Temboro, dekat Temboro pondok tu. Diorang terawih khatam 30 juzuk satu malam, kau tahu tak? Berapa jam? 8 jam. 8 jam. Kalau kita pergi kat situ, kita sembahyang terawih, wajibul gunah mufaraqah, cakap banyak kau. Memang confirm menangis-nangis kita kat belakang. Diorang terawih 8 jam, kau bayang. Memang nangis dah cakap 8 jam. Itu kalau terawih tau. Ana ada tengok dekat YouTube, ada kawan hantar bawah ni, orang ni membuktikan yang dia boleh khatam Quran dalam tempoh sehari. Kau tahu berapa lama dia khatam? 7 jam. Tapi bacaan yang laju lah. Laju tu tapi masih lagi bertajwid. Contoh gini. Contoh bacaan laju Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan nafas tu. Tapi masih lagi bertajwid. Panjang pendek dijaga. Kan contoh. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت إلى آخرها. Kalau baca macam itu gaya 7 jam habis. 7 jam boleh habis. Jadi membuktikan boleh. Nak tak nak je kita ni. Itu je. Kalau kau bersungguh, kau dapat. Jadi, yang belum khatam Quran, usahakan khatam. Jangan kita ada. Jangan rugi. Sebab Ramadan ni pahala dia double. Dia tak macam bulan lain. Bulan lain, kau buat kebaikan, digandakan berapa? Dalam hadis Nabi kata ila sab'i mi'ati da'fin. Allah Ta'ala akan gandakan pahala sampai ke 700 kali ganda. Contoh. Kalau kita bersedekah RM10, RM10 tu sepatut pahalanya RM10 lah. Tapi hari biasa kau sedekah RM10, Allah boleh gandakan seakan-akan kau bersedekah RM700. Contoh. Kecuali Ramadan ila ad'afin kathiratin. Allah gandakan ikut suka Allah. Banyak gila dia punya gandaan tu, aku nak cakap. Aku tak kerti, Allah Ta'ala yang tahu berapa banyak gandaannya tu.
Jadi dalam Ramadan kita kena rebut peluang. Jangan kita ambil mudah, buat selamba, buat dono kan. Dah habis baca surah dah khatam, baca lagi kan. Dan macam hari ni Jumaat. Hari ni Jumaat. Kalau yang belum khatam, cuba khatamkan. Nah, insyaAllah lepas asar khatam lah. Saja aku tunggu baca sikit-sikit lagi nak khatam lepas asar. Sebab waktu Jumaat, hari Jumaat ni ulama khilaf tentang waktu dimakbulkan doa. Bila dimakbulkan doa pada hari Jumaat kan? Ada ulama kata ketika hari Jumaat lah, ketika orang datang sembahyang Jumaat. Ada kata ketika imam naik atas mimbar. Ada ulama kata ketika imam duduk antara dua khutbah. Ada ulama kata lepas sembahyang Jumaat. Tetapi ada pendapat yang agak kuat menjadi amalan ulama-ulama terdahulu. Dan hatta guru-guru anak dekat Syria pun antara amalan mereka, diorang akan berdoa lepas asar Jumaat. Lepas asar Jumaat macam hari ni kan. Ni pukul 3.30 ni kan. Jadi tunggulah. Pukul 4, pukul 4.30 lah lebih kurang kan. 4.30 ke atas 4.5 tu waktu makbul doa. Jadi kebanyakan berdoa lepas asar hari ini, hari Jumaat, di samping kita memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok soalan. Banyak pula tak ada. Okey, tengok soalan. Ustaz, betul ke kalau kita buat dosa pada malam Lailatul Qadar, dosa berganda? Memang lah. Dia suka-suka kau apa. Dosa ni macam sama dengan pahala lah. Contoh buat dosa dekat Malaysia, buat dosa kat Malaysia, dosa lah, dapatlah dosa. Tapi sama tak buat dosa di Malaysia dengan buat dosa di Tanah Haram, Mekah dan Madinah? Sama tak? Jawapannya confirm tak sama. Kalau kau buat maksiat dekat Tanah Haram, dia punya double, dia punya dosa lagi banyak tu tak? Sebab tempat tu tempat orang baik, tempat orang soleh. Tanah haram, tanah yang Allah Ta'ala muliakan. Tiba-tiba kau buat maksiat kat sana, kau gila apa? Contoh kan. Jadi, nak khabarnya, besar ataupun kecil pahala dan dosa berkait dengan tempat dan waktu. Ia berkait dengan tempat dan waktu. Jadi macam anda sebutkan tadi, kalau bulan lain kita buat dosa, pahalanya, dosanya adalah dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam Ramadan pun kau buat dosa juga, memang nahas lah kau. Sebab dalam Ramadan kan Nabi kata, wasufidati syayatin, syaitan dibelenggu, syaitan diikat. Setan kena ikat, kau buat lagi. Kau ni setan ke apa? Itu bahasa smackdown je lah. Kan? Kau ni setan ke apa? Kau tak kerti bahasa apa kau ni. Allah Ta'ala bantu kita tahu. Allah Ta'ala bantu kita dengan diikat setan. Kita sendiri segi apa kata, segi motivasi kita ni, bila kita nak buat maksiat, bila kita rasa setan kena ikat, kita tak jadi tau. Kita punya kata motivasi kata, kau ni apa hal? Kau ni setan kena ikat tau tak? Kau takkan nak buat kerja. Kau ni teruk dah setan lah kau ni. Contoh. Jadi benda tu memainkan peranan sebenarnya. Sebab tu Ana pesan untuk Ana sendiri kan, kawan-kawan. Ramadan ni jangan tengok TV, jangan share benda dengan Harun ni. Kadang dekat grup WhatsApp, dia nak share lagu raya, tapi ada gambar perempuan tak tutup aurat, pelakon tak tutup aurat, ataupun tutup aurat tapi pakaian tak senonoh, ketat, padat, tertarik, menarik ke mendebom. Dosa belaka lah tu. Jahanam pahala puasa, aku memang tak berkenan betul. Tu Ana bukan nak kata Ana baik lah ya. Ana tak baik pun. Tapi Ana cubalah, Ramadan ni kan Allah nak bagi pahala. Kita kan kalau tak kerti nak menghargai kurniaan Allah, bahasa kasarnya bodoh lah kau. Gitulah. Kita yang bodoh lah. Kan mak abah nak bagi kau satu surprise, bagi kau hadiah. Kau tak menghargai hadiah mak abang kau, bodoh lah kau. Allah nak bagi pahala tu tak. Sebab tu Ana tak suka dalam Ramadan ni Ana nak keluar-keluar ke, nak nyoping-nyoping. Oh come on lah, sorry lah. Okay. Lagi-lagi bazar Ramadan, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Aku takkan pergi bazar Ramadan. Jahanam pahala puasa tu tak? Jahanam pahala. Orang kau tahu lah bazar Ramadan macam mana. Kadang-kadang kan Allah, kesian lah tengok orang kita ni. Kau tahu kan dekat bazar Ramadan ni ke? Tapi tudung tak pakai, tak reti. Dia tak reti. Berdosa tu entahlah.
orang kita ni macam tak ada apa dosa pahala dia kan, rugi. Jadi sebagaimana dosa digandakan dalam Ramadan, begitu juga dengan pahala, maka pahala berganda-ganda. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar, lain pahalanya. Nak tahu macam mana, tunggu kat akhirat besok. Sebab tu kita ni ada beriman kepada perkara ghaibiyat. Perkara ghaibiyat mana benda yang kau tak nampak tapi kau beriman, kau percaya. Okey, Ustaz lepas raya yang ganjaran 100 kali ganda tu dapat lagi? Memang dapat, pasal dia bukan Ramadan. Ramadan lebih daripada 700 kali ganda. Ya, Ramadan lebih daripada 700 kali ganda. Ustaz, apa ciri-ciri mereka yang mendapat Lailatul Qadar? Aduh, manalah tahu. Apa ciri-cirinya? Kita tak tahu. Ada tak tahu. Ha? Selalu orang tanya. Tak tahu dia dapat ke tak, macam tu lah. Apa ciri-cirinya? Wallahualam. Ya. Orang yang buat tu dia tahulah kan. Dia rasa. Dia akan rasa. Kita ni, Allah Ta'ala dia tak menzalimi hamba-Nya. Ana nak sebut contoh kita sebagai manusia makhluk. Kalau kita ni makhluk, manusia yang tidak ada sifat rahmat macam Allah Ta'ala pun kita bersimpati dengan orang yang bersungguh-sungguh. Contoh kan, kita, kau belajar kan, macam saya anak ustaz kan, anak ada pelajar, anak ada mahat. Jadi dalam mahat anak tengok budak-budak yang study betul-betul, yang bila time exam dia cuba jawab, dia menghafal. Aku perhati je. Budak ni bersungguh, tak pernah tidur dalam kelas, tanya soalan rajin. Lepas tu kalau jawab soalan, dia akan usaha juga. Kok mana pun dia akan usaha juga. Kita tahu. Jadi kita ni sebagai guru, kita kata apa? Bagus budak ni. Bagi markah lebih lah. Kita bagi markah lebih. Ana masa kat Syria, dulu tinggal cerita kat Syria. Ana punya guru almarhum nama Syekh Munzir Daqqar. Meninggal dah Syekh Munzir Daqqar. Dia ni, Allah, dengan sebab mungkin kita orang Melayu kan jenis baik lah kata kan. Dia tak melawan, sengih-sengih dalam kelas. Jadi bila dia periksa subjek dia, dia punya subjek dia, kalau orang lain dia tengok satu-satu ni. Oh, dia potong markah, dia potong markah. Dia orang kat Syria dia write daripada depan kita tau. Yang best tu. Berdebah juga. Bila time kertas kita orang budak Melayu ni, dia tengok Nazmi, Malaysia. Dia tak tengok Zal 100 terus. Dia nak tengok satu-satu. Pasal apa? Dia tengok akhlak kita, perangai kita, kesungguhan kita bagi tumpuan yang belajar. Jadi itu manusia. Allah lebih lagi. Allah melihat hamba-Nya yang berusaha daripada awal Ramadan. Dia start Ramadan, dia dah bertekad, dia dah berazam, kakak, ya Allah aku nak berubah. Ya Allah aku tak nak buat maksiat. Ya Allah aku nak ibadah. Ya Allah tolong aku ya Allah. Dia doa lah. Dia doa Allahumma zubna Lailatul Qadri ya Allah. Aku nak malam Lailatul Qadar. Ya Allah, beri aku malam Al-Qadar. Dia berdoa. Allah Ta'ala takkan mensia-siakan kesungguhan hamba-Nya. Sebab itulah hadis Nabi kata apa? Inna Allah Ta'ala ahabba abdan in amila amalan ayutqinahu. Allah Ta'ala suka pada hamba yang kalau dia buat kerja dia bersungguh. Bila kau buat bersungguh, kau punya majikan pun suka. Bos kita pun suka. Apatah lagi Allah pencipta kita, lebih-lebih lagi lah suka ya pada hamba-Nya. Jadi harap-harap kita yang bersungguh-sungguh untuk mencari malam Al-Qadar dikurniakan juga. InsyaAllah bersangka baik dengan Allah. Amin. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, bulan Ramadan ni jin dan setan masih berkeliaran ke? Okay. Dalam hadis Nabi katakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa suffidat syayatin. Nabi kata bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syayatin. Syayatin ni ulama menafsirkan apa makna syayatin ini. Ada ulama menafsirkan dengan makna semua setan kena ikat. Ada ulama kata tak. Syayatin di sini dengan makna ketua-ketua setan yang pangkat-pangkat besar. Lieutenant Colonel General, itu jawatan besar-besar belaka. Ada pun setan jenis perebek sapu ni yang bawa Grab ni. Tak baiklah kata. Mana yang bawa perebek sapu ni, yang perebek-perebek ni, yang tu lepas. Sebab itulah walaupun Ramadan ada lagi orang bawa panggil tak senonoh,
ada kes tangkap khalwat, gila aku cakap. Na'udzubillah min zalik. Kan ada orang masih lagi macam-macam perangai, na'udzubillah min zalik. Minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah tutup aib kita di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Jadi ulama kata setan yang perebek ni tu lepas ya. Yang kena belenggu tu setan yang hardcore berdengkur tu. So dia kata sebab saya tengok satu video daripada KL Indonesia beritahu masih ada jin berkeliaran. Ya memanglah ada jin setan yang perebek sapu tu memang berkeliaran lah. Adakah mereka tidak mendapat Lailatul Qadar termasuk kalangan orang yang celaka di dalam hadis? Itulah betul lah. Kan ada Nabi kata, Nabi sebut man haruma khairuhu, kan barang siapa yang diharamkan mendapat kebaikan Lailatul Qadar, dia ni haruma, maknanya orang kata tak ada berkat lah. Kenapa Nabi kata macam tu? Menunjukkan orang ni tak bersungguh. Dia tak bersungguh. Bagi dia tu qadar ke apa, I don't know what relax. Tak ada perasaan orang kata. Orang lain beria-ria kan. Orang lain beria bersungguh-sungguh. Puas baca Quran, istighfar, habis istighfar selawat ke Nabi. Lepas tu buat kan. Lepas tu bersedekah kan. Zaman sekarang nak sedekah senang, tak macam dulu. Zaman dulu ialah kau nak kena cari masjid, surau, naik yatim dan sebagainya. Sekarang online boleh kau nak sedekah. Apa payah sangat. Alasan nak tak nak je kita ni. Jadi memang betul. Siapa yang tak dapat memang bahasa kasar kata sui lah kau. Macam tu kan. Sebab kau tak bersungguh. Kau tak nak kata apa lagi tak kata aku dah cakap. Kadang anda nak cakap lebih pun dah takut. Ya takut-takut. Kita cakap dia lebih kan. Dalam kau pun sama 2 kali 5 lah. Itu yang bimbang tu. Tapi kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Harap-harap Allah tak sia-siakan amalan kita yang tinggal lagi 2 hari Ramadan insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Ustaz nak tanya macam mana kalau seseorang tu dia berpuasa tapi masanya dipenuhkan dengan main game. Astaghfirullahalazim. Macam mana tu? Ini masalah budak-budak ni aku lemah betul lah. Ni masalahnya. Ya, tapi yalah, zaman sekarang kan rugi. Sepatut bukanlah nak kata langsung tak boleh main game tu. Ana ni lebih nak kata kita nak duduk level kita, level orang muda jugalah. Bukan nak kata aku ni tak boleh jangan main game, buang game. Tak adalah, aku pun main game juga dulu lah once upon a time. Sekarang dah tua aku tak main game lah. Jadi kita ni pun bukan baik sangat kan. Jadi kita nak kata lebih-lebih, sudahlah kau pun sama kat dulu. Bukan tak boleh main tapi agak-agak lah kan. Agak-agak lah kau main. Ni tak, main game 5 jam, baca Quran 5 minit tak sampai. Kena balance lah kan. Bukan tak boleh main. Walaupun sebaik-baik, jangan main. Cuma nak cakap kan, orang nak berubah ni bukan senang. Tak ada orang boleh berubah mendadak macam tu. Semua makan masa. Semua nak jadi baik ni makan masa. Sikit-sikit, pelan-pelan, kena mujahadah kan. Macam contoh lah. Ana ni dulu, hobi Ana melukis. Melukis saja kerja aku. Melukis saja. Kan? Jadi sampai Ana kata, mustahil aku ni boleh berhenti melukis. Mustahil boleh berhenti melukis. Kalau kat Syria dulu, Syekh mengajar. Aku lukis muka Syekh. Dulu lukis lagi. Lepas tu time rehat, lukis lagi. Sampai budak-budak dah kenal lah, memang lukis lagi je. Ada nak kata mustahil aku boleh berhenti melukis. Minat sungguh. Memang bukan minat macam mana. Memang suka melukis lah. Kan, subhanallah. Bila dah berkahwin, dah beranak pinak, sibuk mengajar aku lukis. Sedar-sedar, dah setahun dah tak melukis. Dah setahun tak melukis? Ya betul. Kan? Ya betul. Tak percaya. Lepas tu lama langsung tak melukis sampai sekarang. Kadang adalah kan. Tapi skill tu masih ada lagi. Tapi nak khabar, bukan senang nak berubah mendadak. Tak boleh. Mana ada. Lain lah kau level-level wali tu. Aku tak tahu macam kata lah kan. Tapi kalau cap-cap ayam macam aku ni, memang makan masa. Macam tu lah juga. Budak yang kaki game ni kan. Memang makan masa. Anak kita ada anak kita tahulah. Kita raikan anak kita kan. Kita tak boleh buat keras sangat. Kau jangan. Tak boleh. Jadi, sebab kita tahu kita pernah hidup
zaman muda diorang dulu. Dan kita tak ada nak berkeras sangat. Jadi agak-agak lah. Tapi jangan ada dia pula. Kau ada biar mua budak-budak tu. Duk main game, tak habis melantak tengok TV, Quran tak baca apa tak baca. Jadi Alhamdulillah. Anak-anak saya ni pun, walaupun budak-budak lah kan, dia tengok game ke dia main apa, Quran dah khatam, settle lah. Tapi kita bebel jugalah, janganlah macam tu kan. Baca lagi. Jadi nak ubah manusia tu makan masa. Sabar banyak-banyak ya. Ada lagi soalan tu? Ni ada lagi. Ada lagi. Tak habis soalan jin ni. Jin samalah bang. Jin dengan setan dua beradik tu. Lebih kurang sama, muka lebih kurang sama. Ustaz, kalau habis Ramadan tetapi kita still tak berubah macam mana? Adakah itu tanda Ramadan kita tidak berkat? Tak juga. Ya. Macam nak kata tadi lah, nak berubah ni bukan senang. Makan masa. Ya. Bertahun-tahun. Kita kena berdoa pada Allah, minta Allah bantu. Dan Allah Ta'ala akan bantu kita. Macam ada sahabat ni kan. Dia ni rajin sembahyang tapi buat maksiat juga. Nabi kata biarkan, bukan biarkan buat maksiat, mana biarkan lambat laun sembahyang itu akan mencegah dia. Lambat laun solat tu akan mencegah dia. Ya semua. Lama kelamaan jadi orang baik juga. Ya, makan masa. Jadi memang Allah Ta'ala buat kita macam tu. Tadrij mana berperingkat, step by step barulah jadi orang baik. Makan masa. Jadi janganlah orang kata lepas Ramadan perangai macam hantu. Maknanya Ramadan kau tak diterima. Allahu'alam. Ya, tapi kena pastikanlah. Nak tahu terima tak terima, time Ramadan tu kau kena tengok macam mana kau punya prepare kau dalam Ramadan. Macam mana perangai kita dalam Ramadan. Kena tengok. Tahu terima tak terima kan. Kita pun tahu. Tidur dalam bulan Ramadan ni ibadat. Yalah daripada kau main game, daripada kau tengok TV, daripada kau layan IG, daripada kau melantak tengok FB, daripada kau tengok benda-benda mengaut, baik kau tidur. Kan? Tidur kurang tak ada tengok maksiat. Solat witir boleh buat 3 rakaat atau 1 salam. Boleh, tak ada masalah, boleh. Ya, boleh buat witir 3 rakaat 1 salam tapi tak ada tahiyat awal tau. Mana 3 tu terus tak ada tahiyat awal sebab nak membezakan antara witir 3 rakaat dengan sembahyang maghrib. Assalamualaikum Ustaz. Selain surah Al-Mulk, Al-Kahfi, Al-Baqarah, surah apa lagi yang lebih utama kita hafal untuk bekalan di hari akhirat nanti? Yasin. Ngapalah surah Yasin? Lagi apa surah apa? Sajdah. Kan? Jadi sebenarnya itu tidak dituntut untuk kita hafal. Quran ni tidak disuruh untuk kita hafal. Tetapi kita disuruh beramal dengan Al-Quran. Ya, beramal, baca dan beramal dengan Al-Quran. Itu memang kita disuruh. Ya, kita tak disuruh hafal. Sebab kalau kau hafal nanti kau kena nak ngulang tu menangis. Okay. Alright. Habis dah soalan? Habis dah? Tak ada soalan. Ustaz, saya nak tanya. Jadi kadang-kadang kan bila terutamanya bila masuk bulan puasa lah kan. Kita orang dia ni lah nak kejar, nak khatam beberapa kali. Jadi dekat situ dia macam dilema lah. Sama ada dia nak baca tu, nak baca laju macam yang Ustaz cakap tadi ataupun dia nak baca secara memperelokkan lah. Macam mungkin tartil dan sebagainya. Jadi macam mana satu dia nak buat macam tu lah. Okey, bergantung pada kemahiran kita, ya, bergantung pada kemahiran kita. Kalau kita ni dah pro, orang kata, boleh baca laju lah. Kita dah boleh detect ni panjang pendek 2 harakat, okey lah. Tapi kalau kita masih peringkat nak mengenal Al-Quran, kata baru baca pun tergeh-geh lagi, ya, huruf pun tak pernah kenal, itu baca pelan-pelan, ya, baca secara elok. Yang penting kita memberikan setiap huruf itu haknya, mana makhrajnya. Begitu. Okey, kejap ada soalan. Ada soalan? Ada. Sekejap Okey, kalau kita biasa baca Al-Mulk, bila kita wudu boleh tak? Tak boleh. Bila kita wudu tak boleh baca lah. Baca dalam hati tak apa lah. Baca dalam hati. Ataupun kau dengar pasang
pasang apa, pasanglah radio ke, pasanglah YouTube ke, kau dengar lah. Dengar, okay, no problem. Malam ni tajuk apa? Malam ni tajuk Sultan. Tadi bagi tahu lah rahsia, surprise. Kau kena tunggu malam ni. Malam ni tajuk pergi dekat page sana tengok. Kisah seorang sultan, seorang raja yang tak pernah tinggal di istana. Apa hukum gosok gigi atau okay. Apa hukum gosok gigi atau mandi lepas zuhur? Makruh saja. Makruh. Itu pun dalam mazhab kita. Ada mazhab, contoh mazhab Hanafi tak makruh. Ya. Ada mazhab yang kata tidak makruh. Dia antara sebab makruh ni dengan sebab kita mengubah bau mulut kita. Bau mulut orang puasa ni kan wangi di sisi Allah Ta'ala. Jadi makruh. Tapi kalau kau nak gosok gigi juga, no problem. Okay. Jangan kau telan ubat gigi dah lah. Okay, Ustaz. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh mahasiswa dalam mempertahankan Islam? Belajar. Pertama, kena ada ilmu. Ilmu kena ada. Belajar tu biar lama lah. Jangan kita, kadang-kadang kita ni ada ilmu, lepas tu kita bersemangat lebih. Bila kita bersemangat lebih, ilmu tak ada, masalah juga. Biar kita ada ilmu, lepas tu kita minta pengalaman orang-orang lama, bukan orang-orang yang dekat sawah tu orang-orang lain. Ya, kita ambil pengalaman ulama-ulama. Jadi insya-Allah bila ada ilmu, ada pengalaman orang, kita boleh banyak membantu Islam. Tapi kalau kita ilmu tak ada, semangat lebih, bahaya. Bahayalah. Ilmu tak ada, semangat lebih, kita keluar fatwa sendiri, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit bid'ah lah, apalah. Hara orang nanti. Okey, apakah hukum sama dengan bersiwak? Sama. Siwak dengan buruh gigi sama je hukumnya. Dalam mazhab kita. Ustaz nak tanya, kalau tengok isu semasa sekarang yang sedang hangat, di mana perempuan dengan lelaki masing-masing salahkan di antara satu sama lain tentang menundukkan pandangan tentang pemakaian. Semua salah berlaku. Pertama, perempuan salah dengan sebab pakaian tak menutup aurat. Orang lelaki pula, Quran kata kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kan? Allah katakan kepada orang lelaki, yaghuddu min absarihim, rendahkan pandangan mereka. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Orang perempuan pun kena rendahkan pandangan juga. Pakaian, ya. Yang perempuan pun masalah juga ni. Dia ni nak raya, kan? Baju kadang pakai ketat padat, tertarik, menarik ke mendebam. Ya, pakai kain yang melekat-lekat kat badan. Nama apa kain tu? Kain lycra. Aku nak menyebut tak reti. Terbelit-belit lidah. Itu semua mengarut belaka. Ya, kena baju biar labur, tudung biar labur. Jadi kadang-kadang kita ni pagi raya dah buat dosa dah. Minta Allah ampunkanlah dosa anak dan dosa kita semua, insya-Allah. Amin. Allah. Ustaz, kalau kita cari program tadarus 30 juz, tapi ada beberapa hari kita skip bacaan secara bertadarus, adakah dikira khatam 30 juz tu? Sedangkan hanya ada hari yang kita skip. Mana boleh. Yang korang buat program dekat dalam group WhatsApp tu, kau baca juzuk kedua, mamat ni baca juzuk ketiga, mamat ni baca juzuk keempat. Itu orang kata sekadar kan. Nak buat meriah group. Ana bagi Ana tak pernah buat macam tu. Ana akan baca apa yang Ana baca lah. Ya, kita ikut kita turutan tu. Nanti sekarang kakak kata, aku dah baca dah aku punya, kau baru baca satu juzuk kau. Juzuk orang lain kau tak baca lagi. Mana? Kadang tak tahulah orang kita ni kan. Tapi salah tak buat macam tu? Tak salah. Okey. Ya, sebab dia baca Quran tak dapat pahala. Tapi rugi pada kita lah, kita ni. Aku dah baca dah juzuk aku. Dia kata juzuk kau. Juzuk lain yang kau tak baca lagi, banyak lagi. Dia rugi. Jadi biarlah kita khatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Okey. Betul ke ada di antara keluarga pun ada aurat, Ustaz? Macam mana pula kalau pakcik makcik yang dah uzur? Yalah, adalah saudara mara. Contoh kita dengan sepupu perempuan aurat, kakak ipar, abang ipar aurat. Tu kena jaga tu. Kecuali kalau kita punya makcik ke, makcik tu mana adik-adik mak, adik-adik abah, pakcik adik-adik mak, adik-mak abah.
Tapi kalau isteri kepada pakcik kita, pakcik adik-beradik abah ataupun pakcik adik-beradik mak, dia kahwin dengan perempuan lain. Contoh Ana ada pakcik, adik-beradik abah ke adik-beradik mak. Pakcik Ana ni kahwin dengan perempuan lain. Maka perempuan tu jadi makcik Ana, makcik sabit. Sabit dengan sebab dia berkahwin dengan pakcik Ana. Hukumnya aurat. Ana tak boleh bersalam dengan makcik tu. Yang mengada nak salam dengan dia lah. Sebab dia bukan makcik, dia bukan adik-beradik mak kau, dia bukan adik-beradik bapa kau, tahu tak? Dia hanya isteri kepada pakcik kau. Jadi tak boleh salam. Kecuali kalau dia dah tua, rambut dah putih macam hantu, kan muka dah berkedut, berkerepot. Yang tu no problem. Yang tu boleh kau salam. Ya. Kalau makcik yang tua yang uzur tu bukan kira monopos. Ada lagi monopos lawa-lawa, kau jangan. Dia kira umur 70 tahun ke atas lah orang kata. Tengok rupa dia pun dah seram. Ni hantu ke apa ni kan. Yang tu tak apalah kau nak salam pun. Ustaz sebenarnya dengar bila raya ziarah wajib kena dilakukan walaupun hanya melawat satu rumah. Mana bang? Ziarah tak wajib, ziarah sunat. Ya, ziarah tu sunat saja. Ustaz zaman sekarang lebih memerlukan haraki atau talaki. Dua-dua perlu. Talaki pun kena, haraki pun kena. Kena belajar pun kena, duduk dalam gerakan Islam pun kena juga. Tak boleh kau ni bertalaki aja, tak ikut perjuangan Islam. Tak boleh. Ataupun rajin berjuang, rajin masuk usrah, rajin pergi dengan ceramah. Tapi dia tak belajar, dia tak bertalaki. Rosak juga. Bahaya. Jadi dua-dua ni kena ada belaka. Ya. Sebab itulah orang dulu, sebab apa dia hebat? Sebab dua-dua tu ada. Talaki dan juga haraki. Ustaz, boleh ke kata Al-Quran dengan cara membaca surah tanpa mengikut urutan surah dalam Al-Quran? Kita baca biar ikut turutan lah. Daripada Baqarah ke bawah. Jangan main tebuk-tebuk. Jangan main tebuk-tebuk ya. Kita baca ikut turutan. Adakah salah? Adakah berdosa? Tidaklah salah. Taklah berdosa. Tapi tak cantik lah kau punya tertib tu. Turutan tu tak cantik. Ikut turutan dia. Okay. Ada dah. Betul tak ni? Sabar je le. Tempoh dia dah habis. Oh gitu pula. Aduh. Apa cerita? Tadi soalan yang last Ustaz dah jawab pastinya. Tapi tadi saya nak tambah sikit. Extend soalan tadi ditanya pasal kalau nak khatam kena ikut urutan. Kalau macam dimula, contoh macam dimula tengah-tengah tengah-tengah Al-Quran, contoh macam juz 15. Lepas tu dia ikut je lah urutan sampai juz 30, patah balik. Terus baca balik, terus baca sampai habis. Lepas tu start balik mula-mula. Baca teruskan aja. Alright, ada lagi. Kalau ikut soalan, macam dah tak ada Ustaz. Apa dia? Macam dah tak ada soalan. Jadi mungkin apa ni lah Ustaz boleh bagi apa tausiah. Tadi pun ni lah untuk kebanyakan ni mahasiswa ni yang tengok live ni. Jadi mungkin nasihat macam ni lah untuk lagi orang kata apa, bila habis punya bulan Ramadan ni orang kata lagi ni lah, lagi semangat lah insyaAllah. Lagi semangat untuk orang kata jadi lebih baik lah. Jadi sama-sama lah ya, kita doa. Minta Allah Ta'ala bantu kita. Sebab tu antara doa yang Nabi ajar dekat sahabat, Nabi kata apa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingati engkau, wa syukrika, berterima kasih kepada engkau, wa husni ibadatika, dan berbuat baik kepada engkau ya Allah. Jadi diajar doa tu supaya kita ni jadi baik ya. InsyaAllah berkawan dengan orang baik, jadi baiklah kita insyaAllah. Kurangkan buat benda tak benda kan yang boleh merosakkan kita ni. InsyaAllah kita jadi baik. Anda nak cakap lebih pun anda bukan baik sangat. Baik gitu-gitu je lah. Ustaz ada soalan, orang tanya kalau kita belajar dengan YouTube, adakah dikira bertalaki? Belajar dengan YouTube belajar agama boleh je.
boleh je belajar dengan YouTube tapi tak sama dengan talaki. Dia tetap tak sama. Bila kau belajar dengan YouTube, YouTube lah. Kan? Talaki ni depan mata, guru kau depan mata. Kau jaga adab, cara duduk kau, pakaian kau. Semua tu kau jaga. Lain. Duduk depan. Kalau depan YouTube, kau mah tahu tak pakai Android je kau depan YouTube. Kau dengar Ustaz Jamal pakai usah pendek. Lepas tu isap vape. Kan? Belajar benda gitu. Jadi ada pro and con je lah. Kan? Tapi kita belajar makan kepek lah, sokok lah, bersembang lah depan YouTube. Sebab tu ilmu YouTube ni tak berkat lah dia kata. Bukanlah tak berkat. Adalah manfaat tapi tidak seperti orang bertalaki berhadapan ni. Bertalaki depan ni lain. Ya, bila kita bertalaki berhadapan, guru nampak kita, dia tengok kita, dia doakan kita tau. Bagus budak ni, rajin, aku kenal budak ni. Jadi dia doakan kita. Kita jadi baik dengan sebab doa guru kita lah. Kalau kau belajar dengan YouTube, YouTube tak doakan untuk kau. Mana ada? Mana ada? Okey, ada soalan ni ha. Saya perlukan nasihat dari Ustaz sebagai guru setiap mahasiswa anak muda dalam menempuh fitnah ujian dunia. Terima kasih. Ginilah senang ceritanya. Orang muda, orang lelaki atau perempuan lah. Allah Ta'ala bagi ujian tak sama. Ada orang, dia tak heran bab-bab lelaki perempuan ni sebab kepalanya sibuk nak belajar je. Ada orang macam tu. Ada orang dia tak heran lelaki perempuan sebab kepala ikut nak bisnes. Ada orang, dia memang orang kata dia tak boleh tengok lelaki, tak boleh tengok perempuan, tak boleh. Orang macam ni kahwin lah. Kan? Cepat-cepat kahwin, selamat. Sebab tu Nabi kata, Nabi pesan dekat para sahabat, Nabi kata apa? Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai orang muda, siapa yang ada duit, kahwin, Nabi kata. Fa innahu aghaddu lil basari, kerana kahwin ini menjaga mata engkau, wa ahsan lil farji, dan menjaga kemaluan kamu. Faman lam yajid, siapa yang tak mampu nak berkahwin dengan sebab tak kemampuan, tak ada duit, fa alaihi bisawm, Nabi kata kena puasa. Kenapa puasa? Fa innahu lahu wijaun, kerana puasa ini boleh mengekang hawa nafsu kita. Bila puasa macam inilah, melepek, tak larat, tak demut. Itu kehebatan puasa. Jadi orang muda ni dia punya ujiannya macam itulah. Kita pernah lalui lah zaman-zaman muda-muda kita ni. Gitulah realitinya. Zaman-zaman fitnah dan sebagainya kan. Tapi yang penting kena kawan dengan orang baik lah. Dan jangan duduk seorang-seorang. Jangan gitulah. Bila kita duduk seorang ni, setan jadi kawan kita. Bila setan jadi kawan kita, jam jahannam wasak kita nanti. Ya tu kalau macam sekarang kita semua dekat rumah masing-masing, macam mana nak apply kena duduk dengan orang baik ni? Rumah masing-masing. Keluarga kan ada, mak abang kau ada, adik-adik ada. Kan? Boleh je. Nak tak nak je. Kita kalau nak seribu daya, tak nak seribu alasan. Okey, kenapa ada yang duk kata, kenapa ada yang duk buat puak antara haraki dan talaki? Yakni dia menjuzuk-juzukkan benda tu siap bergaduh. Untuk tak nak cakap siapa yang betul. Sampai tak nampak apa maksud khilaf tu rahmat. Yang bergaduh tu yang itu semua tak ada school. Itulah tak ada ilmu lah tu, tak nak belajar. Yang ikut haraki tak nak belajar pun masalah juga. Yang buat bertalaki tak nak ikut haraki pun masalah juga. Jadi kena pandai lah, kena balance lah. Okey, lagi. Tak ada dah Ustaz. Apa dia? Tak ada dah. Dekat komen tak ada dah. Okey, tak ada kan. Okey, kalau tak ada, sekadar itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada petang ni. Yang kita mulakan daripada pukul 2 tadi kan. Berjenggot seminggu. Okeylah, tak apalah. Jadi harap-harap sakit baki Ramadan ni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan terutama dosa anak. Dan jangan lupa masih lagi teruskan lagi. Kita belum sampai ke final. Pastikan kita sampai ke garisan penamat final. Dan insyaAllah habis Ramadan kita diberikan sijil pengiktirafan yang Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa insya-Allah.
Amin. 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 Dan jangan lupa doakan anak. Dan sama-samalah kita doakan Allah menjadikan kita orang yang baik insya-Allah. Sekian daripada anak. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Baik, Ustaz atas perkongsian Ustaz. Jadi saya minta maaf lah mula lambat tadi. Jadi kepada semua penonton, kalau tak puas dengar, malam ni boleh pergi ke Facebook Ustaz untuk sambung dengan kuliah. Jadi insyaAllah malam ni 9.45 9.45 baik Ustaz. Pastikan korang berada di hadapan handphone masing-masing dan kita ada 5 hadiah misteri. 5 hadiah misteri. Okey, dibagi. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.